Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada hari Sabtu 9 November 2013 baru-baru ini, seminar Bicara Ummah Imam Birgivi telah sempurna diadakan. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang hadir. Alhamdulillah, dan seperti yang saya janjikan, soalan-soalan yang tidak sempat dijawab di dalam seminar tempoh hari akan cuba saya berikan respon kepadanya dari semasa ke semasa. Dan soalan pertama yang saya pilih untuk diberikan respon kepadanya berbunyi lebih kurang, dalam dunia sains, penemuan terbaru akan menggantikan, overrule kajian saintifik ataupun penemuan saintifik sebelumnya. Apakah perkara yang sama juga ada berlaku di dalam bidang kajian sejarah? Respon saya kepada soalan ini berbalik kepada seperkara yang ada saya jelaskan di dalam pembentangan tempoh hari, bahawa perkara yang sama juga berlaku di dalam kajian sejarah, ya, kerana kajian sejarah sama dari satu sudut seperti kajian di dalam bidang sains. Malah ada perbincangan yang berasingan apakah bidang sejarah ini adalah merupakan sains ataupun tidak, tetapi asasnya ialah ia terbina di atas pembuktian. Apabila sesuatu itu terbina di atas pembuktian, maka daripada semasa ke semasa, kajian demi kajian dilakukan walaupun terhadap sesuatu perkara yang mungkin telah dianggap established, ya, telah diterima. Mungkin contoh yang terbaik yang dalam keupayaan saya untuk saya kongsikan ialah satu makalah yang telah dihasilkan oleh Khalid Ar-Ruwaihib di Cambridge, di bawah tajuk the myth of the triumph of fanaticism in the 17th century Ottoman Empire. Mitos kemenangan fanatisme agama pada kurun ke-17 Empire Osmaniyah. Makalah ini ditulis pada tahun 2000, diterbitkan pada tahun 2008, yang mana Khalid Ar-Ruwaihib telah cuba untuk menafikan, menolak satu fakta yang telah diterima, ya, sebagai sesuatu yang established di dalam bidang kajian sejarah, merujuk kepada satu bab yang terkandung di dalam buku The Ottoman Empire oleh Halid Inalcik. Yang di dalam buku ini, yang juga ada saya tunjukkan di dalam program tempoh hari, bahawa ini adalah merupakan buku yang komprehensif membicarakan tentang Daulah Osmaniyah dan dikarang oleh seorang tokoh yang cukup terkenal, malah berautoriti di dalam bidang kajian sejarah Daulah Osmaniyah. Akan tetapi di dalam buku ini, Profesor Halid Inalcik telah menyatakan bahawa sains dan teknologi Daulah Osmaniyah mengalami kemerosotan, ya, pada kurun yang ke-16, dan ianya ditandakan dengan keruntuhan Observatory Sheikh Taqiyuddin pada tahun 1580, kesan daripada desakan kumpulan fanatisme agama yang diistilahkan dalam tulisan Khalid Inalcik, yang dikatakan the triumph of fanaticism itu, iaitu gerakan Qadr Zadeli. Gerakan Qadr Zadeli ini dipertanggungjawabkan sebagai punca kepada observatory itu diruntuhkan, dan ia membawa kepada bermulanya kemunduran, ya, perkembangan sains dan teknologi. Khalid Ar-Ruwaihib menyanggah pendapat Khalid Inalcik ini dengan menyatakan beberapa perkara. Antara yang boleh saya kongsikan ialah Ar-Ruwaihib menyatakan bahawa sains dan teknologi sebenarnya tidak merosot. Sebaliknya, pada masa itu, sebaliknya, Khalid Inalcik telah membayangkan ataupun menyatakan kejadian keruntuhan observatory itu lebih besar impaknya daripada yang sebenar. Ini dibuktikan dengan perkembangan sains teknologi yang terus berlaku di lokasi-lokasi selain daripada Istanbul, manakala gerakan Qadr Zadeli yang telah dibebankan ke atasnya sebagai bertanggungjawab kepada kemunduran sains dan teknologi juga telah dibesarkan lebih daripada realiti yang sebenarnya. Hakikatnya gerakan Qadr Zadeli tidaklah sehebat itu,
dan kemerosotan sains dan teknologi juga tidak boleh dirujuk kepada keruntuhan observatory Taqiyuddin berkenaan. Punca kepada uh, punca kepada pendapat yang disanggah oleh Khalid Rahid ni, Khalid Rahid berpendapat ini adalah merupakan satu analisis yang salah oleh Khalid Inarjik, kerana Khalid Inarjik terlalu bergantung kepada beberapa sumber yang membataskan pandangan dia terhadap realiti yang berlaku pada masa itu. Keterikatan Khalid Inarjik kepada Tashkur Puluzadeh dan juga satu dua reference yang lain menyebabkan Khalid Inarjik tidak melihat bagaimana gerakan Kader Zadeli yang difahami sebagai gerakan yang anti kepada tasawuf, anti kepada kumpulan-kumpulan tarikat dan juga anti kepada sains dan teknologi, sedangkan sumber-sumber yang lain menunjukkan bahawa madrasah telah bertambah dan di dalam madrasah itu bidang sains termasuk juga bidang falsafah terus diajar, manakala kumpulan-kumpulan tarikat juga masih bertambah dengan signifikan pada masa tersebut. Seandainya gerakan Kader Zadeli ini begitu berpengaruh, sudah tentulah keadaan ini tidak berlaku. Jadi pendapat Khalid Inarjik yang juga telah menjadi pendapat yang dirujuk oleh sejarawan-sejarawan yang lain, ya, misalnya oleh Marshall Hodgson di dalam bukunya The Venture of Islam yang ada pada saya ni versi e-book, The Venture of Islam. Di dalam ini juga dan juga dalam kajian-kajian yang lain, mereka menyandarkan kajian mereka kepada finding yang dihasilkan oleh Khalid Inarjik. Tetapi Ar-Ruwaihib telah mendatangkan bukti yang cukup kuat untuk menyanggah pendapat Khalid Inarjik. Untuk saya katakan Khalid Ar-Ruwaihib telah overrule pendapat Khalid Inarjik, tidak juga, ya, kerana pendapat Khalid Inarjik ini masih terdapat di dalam buku, ianya tidaklah dikatakan tidak valid sepenuhnya, tetapi daripada semasa ke semasa pandangan beliau di dalam buku ini yang diterbitkan pada tahun 1973 mula ditolak sedikit demi sedikit dengan pembuktian-pembuktian bukan bersandarkan kepada penemuan Khalid Ar-Ruwaihib, tetapi ada juga pihak lain yang sedemikian rupa. Misalnya ketika saya menimbulkan soalan yang sama kepada Profesor Ekmaluddin Ihsan Ulu di dalam satu sesi ketika kami melawat Irsika pada summer school baru-baru ini, Ekmaluddin Ihsan Ulu telah memberikan respon yang sama bahawa sains dan teknologi tidaklah jatuh seperti yang digambarkan oleh Khalid Inarjik di dalam buku ini, namun tetap mengekalkan rasa hormat, ya, kepada senioriti dan juga kepada jasa sumbangan Khalid Inarjik. Tetapi itulah kebagusannya di dalam dunia akademik, kita boleh menerima dan menolak pendapat seseorang tanpa mengira di manakah kedudukan dia, asalkan apa-apa yang ingin kita kemukakan itu adalah bersandarkan kepada bukti yang sahih dan juga analisis yang boleh dijustifikasikan dengan baik. Maka daripada sudut ini kita boleh melihat bahawa bidang sejarah juga sebenarnya adalah merupakan sains yang berdiri di atas metodologinya yang tersendiri, seperti mana yang tuan penyoal ataupun puan penyoal timbulkan di dalam soalan yang dikemukakan tadi. InsyaAllah saya akan memberikan respon kepada soalan-soalan yang lain daripada semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.